Itulah sebab amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penat. Jadi 3 benda ni kena tahu. Kena ada kan dalam setiap amalan kita, ibadah kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi cerita apa tadi? Cerita cuci hati. Nabi ni dia bersihkan hati kan. Bukan makna hati Nabi kotor, tidak kan. Ni sebagai pengajaran pada kita, setiap kali kita beribadah kepada Allah Taala, hati ni kita jaga. Hati ni kena pelihara, yang nombor 1 sekali. Kemudian dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan berjalan dengan menggunakan kenderaan burak. Burak ni apa? Binatang, kenderaan ahli syurga, kenderaan nabi-nabi dan rasul kan. Dalam syurga esok, tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, kita, saya semua naik burak. Jangan takut, kita akan naik burak kan. Burak ni rupa dia putih, kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada keledai, ada sepak, ada sayap. Macam mana ustaz cerita dia, rupa dia jangan pening-pening lah. Esok syurga tengok. Esok kat syurga insyaAllah kita tengok, naik lah puas-puas. Ustaz, akak nak naik wai suku lah. Nak naik wai suku. Sebab kat dunia segan nak naik kan. Anak punya kan. Pang-pong kan. Ada tak wai suku kat syurga? Ada. Jangan bimbang, wai suku pun ada. Wai 3 suku pun ada kalau nak. Ada, jangan bimbang. Kancil turbo pun ada. Push pun ada kat syurga. Ada, nak apa pun ada kan. Ustaz nak tanya, slow dia tanya kan. Nak tanya apa? Rokok ada tak? Rokok dia tanya. Sebab apa? Kau isap rokok kan? Orang isap rokok ni tuan-tuan, dia pergi mana-mana otak dia ingat apa dulu? Rokok dia ingat dulu. Rokok yang dia ingat dulu. Nak pergi kursus ke, nak pergi apa, ni nak puasa ni. Orang yang isap rokok dia ingat apa? Macam mana aku nak isap rokok ni? Bulan Ramadan ni macam mana aku? Dia nak hilangkan gian, dia nak tahan gian dia macam mana? Tuan-tuan, rokok ni ya Allah tuan-tuan. Sebab tu hari ni ramai orang jadi hamba rokok. Nak pergi masjid tak pergi. Kenapa? Hujan tak pergi masjid kan? Hujan ni kau tak nampak, macam mana aku nak pergi masjid kan? Ada rukhsah kan? Tak payah pergi masjid hujan ni, bahaya, demam semua kan. Tapi cuba kalau rokok habis. Lepas makan asam pedas kepala mayong kan, perah pula dengan asam limau kan. Lepas makan nyandor, minum kopi panas. Buka kotak rokok, habis pula kata dia. Tengok kat hujan, kena kat luar hujan pula, ribut belentam kan. Start kereta, bateri kong pula. Yang ada motor je yang ada. Allahu Akbar. Pergi juga. Pergi lencun, basah, habis semua basah kan. Dalam seluar pun basah semua. Sanggup juga. Sebab apa? Sebab rokok. Nampak? Sanggup jadi hamba rokok. Ini hamba rokok. Ini hamba rokok. Sanggup bersusah payah untuk rokok. Apa makna hamba? Hamba ni kita sanggup bersusah payah. Kalau kita hamba Allah, sanggup kita bersusah payah untuk Allah. Kalau kita hamba dunia, sanggup bersusah payah untuk dunia. Kalau kita hamba rokok, sanggup susah payah untuk rokok. Allahu Akbar. Dah tu iklan. Ustaz Umar banyak iklan kan. Kalau akak tahu sekolah Singapura kan, iklan banyak ustaz ni kan. Ustaz iklan ni kan. Okey. Apa tadi? Tak ingat tadi. Burak tadi kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi nak cerita burak kan? Burak ni binatang syurga, tunggangan Nabi. Rupa dia macam keledai besar sikit. Kuda kecil sikit. Dekat dunia tak ada. Syurga esok baru ada. Kalau keledai dekat Malaysia pun tak ada. Kan? Keledai kat Malaysia pun tak ada. Keledai ni negara-negara Arab lah barangkali ada kan. Belah-belah sana kan. Orang putih ke barangkali ada Arab. Apa? Binatang nama keledai ni. Donkey. Tak boleh makan. Fiqah tak boleh makan. Donkey, keledai tak boleh makan. Wala tarfa'u aswatukum. Apa disebut dalam surah Luqman? Seburuk-buruk suara keledai. Seburuk-buruk suara keledai. Jadi kita ni tuan-tuan, Allah, ulama beritahu kita ni Allah kenapa haram tak boleh makan donkey, keledai ni, kerana sifat buruk dia. Suara dia yang buruk dan sifat dia yang buruk. Pemalas.
Pemalas. Susah nak suruh buat kerja. Memang tak dengar cakap. Degil. Degil apa? Degil. Orang cakap degil macam keledai kan? Baral. Itulah baralan. Nak suruh dia buat kerja, kena pukul. Kena pukul. Kalau sampai yang dia tak nak buat kerja, terajang pun dia tak nak. Dia tak tahu je. Tu dia. Sifat buruk dia. Ni sifat buruk dia. Tak boleh makan. Kuda boleh makan. Kuda boleh makan. Sebab apa? Kuda dengan keledai ni, kuda kita boleh ajar dia. Dengar cakap. Boleh buat pergi perang, boleh buat pergi jalan-jalan apa semua. Keledai jangan harap lah. Dia tak tahu je, buatlah apa pun. Beza dengan keledai hutan. Keledai hutan dalam kitab kata boleh makan. Keledai hutan boleh makan. Beza. Keledai kampung tak boleh makan. Tapi tak payah risaulah kan. Dekat tempat kita tak ada kan. Ustaz, akak malam tadi petang semalam akak pergi Gunung Ledang jumpa keledai Ustaz yang bohong kan. Tak ada pun kan. Tak payah nak buat tembegang kan. Tak payah tembegang kan. Patut-patutlah nak kelentong kan. Tak ada. Ni cerita boleh kan. Tapi memang jangan bimbang lah. Tak adalah daging keledai nak makan daging keledai. Teringin nak makan daging keledai raya ni. Suka hatilah carilah kat mana kan. Buat apa gendang keledai keledai. Tapi pastikan keledai hutan kan. Keledai hutan. Kuda boleh kuda. Dia ada cerita tau. Kuda ni. Sahabat dah masak. Dia perang dulu. Saya lupa perang apa. Perang Khaybar. Kalau salah betul kan tuan-tuan? Perang Khaybar. Kalau tak silap. Perang Khaybar. Dah habis makan. Perang Khaybar ni perang besar. Lama. Makanan tak cukup. Sahabat dah masak keledai ni. Nabi keluar. Nabi tengok. Masak apa keledai? Tak boleh. Nabi tak bagi. Jangan makan. Buang balik. Kuda boleh. Kuda boleh makan. Dah putus bekalan makanan. Ni dia ada sejarah dia dah, cerita dia. Tak pernah ingat lah. Ingat sikit je. Tak bersedia tu. Itu tak sedia. Okey, ini cerita Burak tadi. Sekelip mata dia berjalan. Mana yang tempat dia tengok, situlah dia sampai. Burak ni asal perkataan al-barku. Al-barku, kilat. Barkun, kilat. Barkun. Maknanya sepantas kilat kelajuan Burak ni tadi. Kemudian menaik tempat tinggi, kaki hadapannya panjang. Macam mana? Kaki belakang panjang. Turun tempat rendah, kaki depan panjang pula. Jadi Nabi duduk rehat. Nabi duduk rehat. Tak gegor, tak goyang. Nabi naik macam naik Mercedes BMW. Relax. Adjustable. Spring dia adjustable. Tak ada masalah. Hebat tuan-tuan. Ini baru cerita Burak dah pelik dah. Baru cerita Burak dah tak masuk akal lah. Sebab apa? Mukjizat. Mukjizat. Nabi nak naik, dia tak bagi. Burak menggelitik. Menggelitik pula Burak ni, kata Jibril. Burak, Muhammad ni, kau tak segan ke? Dengar nama Muhammad, terdiam dia. Sebab tu lama ajar kita, nak sembelih lembu binatang, kalau degil-degil tak dengar cakap, selawat kat telinga dia. InsyaAllah dia relax, dia tenang nanti. Relax, tenang nanti. Okey. Habislah cerita Burak. Nabi memulakan perjalanan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi mesti pergi Masjidil Aqsa? Kenapa? Kenapa tak pergi Masjid Setongkat? Baik Setongkat. Pergilah Masjid Setongkat ke, Masjid Bandar ke, Masjid Rawang ke. Kenapa? Hari tu ada orang jawab. Dia kata, masa tu Masjid Rawang belum ada, kata dia. Pandai pula. Pandai pula dia jawab kan. Jawapannya kenapa? Kerana Masjidil Aqsa adalah pintu alam ghaib. Masjidil Aqsa, pintu alam ghaib. Tuan-tuan, ibu-ibu, akak ingat apa? Roket tu boleh naik mana-mana yang dia nak suka. Tak boleh. Roket Amerika, Rusia, China tu dia pacak mana-mana boleh ke naik? Minggu depan saya dengar cerita dia nak pacak kat TF. Roket nak naik ikut dekat TF. Tak adanya, tak boleh. Dia kena cari tempat atmosfera paling nipis. Lapisan atmosfera paling nipis. Supaya apa? Mudah dia tembus ke lapisan tu. Ada tempat yang dia cari. Bukan semua tempat boleh. Begitu juga Nabi nak naik ke langit, tuan-tuan. Tak semua tempat boleh. Ada tempat yang boleh. Ada tempat saja yang boleh. Yang dikatakan sebagai pintu langit. Atau pintu alam ghaib tadi. Mana tempat dia? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Sebab itulah Nabi naik daripada Masjidil Aqsa, Mi'raj. Dan balik juga mesti kepada Masjidil Aqsa.
Sebab itu je pintu masuk, pintu keluar dia. Kalau nak senang, kan Nabi dah tiba Baitul Ma'mur. Betul? Baitul Ma'mur, langit ke-7. Kan? Baitul Ma'mur tu kedudukan dia kan selari sama tempat dengan Baitullah di dunia. Turun je lah kat Baitullah, rumah dia kat situ, kat Mekah. Tak, kena pusing juga dekat Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Itulah pintu dia, itu je jalan dia. Tu cerita dia. Dapat lagi satu ilmu kan. Ni ilmu ni kan. Kenapa pergi Masjid Al-Aqsa? Kenapa tak pergi Masjid Pek Tongkat? Itu cerita dia. Itu pintu langit, pintu alam ghaib, nak naik ke atas. Naik ke atas pula. Okey, sebelum naik tadi Nabi jadi imam semayang 124,000 Nabi dan Rasul. Sebab tu Nabi dapat pangkat gelaran Imamul Mursalin. Macam mana Nabi dapat pangkat ni? Sebab Nabi menjadi imam kepada semua 124,000 Nabi dan Rasul. Masa itulah Nabi kita dapat pangkat Imamul Mursalin, imam Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian Nabi dipilih pilihan minum arak atau susu. Minum arak atau susu. Mula-mula kita dah terpanjat, arak ustaz? Nabi minum arak ustaz? La ilaha illallah. Kan? Sabar. Kan? Arak belum haram. Haram arak ni nanti kat Madinah dulu kan. Nanti dulu kan. Dan jangan bimbang, Nabi bukan pilih arak. Nabi tak pilih arak. Kan? Nabi pilih apa? Susu. Nabi jadi Jibril kata apa? Bagus Muhammad, ini fitrah. Kamu telah memilih fitrah. Fitrah kamu dan fitrah manusia. Tak ada manusia yang tak minum susu. Semua minum susu. Ustaz, akak tak minum ni. Lawyer. Ada orang kata itu lawyer kan. Lawyer. Alah, dah pandai order teh tarik, memanglah. Kan? Dah pandai order Melo, Nescafe, memanglah tak minum susu, betul? Kalau tak, susulah yang kita minum. Kan? Daripada kecil minum susu. Tak ada. Akak lain ustaz. Daripada kecil mak akak orang susah. Tak beli susu ni. Kiamat orang susah kata dia. Dugro, Dumet ni tak beli. Tak minum Dugro, tak minum Dumet. Paling tak ada pun minum susu. Susu cak gantung. Minum juga. Susu dengan manusia memang tak boleh pisah. Susu dengan manusia memang tak boleh pisah. Ini kita. Fitrah kita. Sebab tu habis puasa 30 hari Ramadan, kita menyambut Aidil Fitrah, Aidil Fitri. Balik, Aid tu balik. Sambut semula, balik semula fitrah kepada asal kita, suci daripada dosa. Itu fitrah kita. Itu fitri kita. Fitrah kita, fitri kita itu suci daripada dosa. Setiap bayi yang lahir itu suci, bersih kata Nabi kan. Mak bapak lah yang menentukan sama ada jadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Yang Yahudi, Majusi atau Nasrani. Okey dah, habis. Jadi Nabi tak pilih arak. Alhamdulillah, memang Nabi kita yang terbaik. Takkan dia nak menyusahkan umat. Kenapa arak ni bahaya? Kerana arak ni ibu segala kejahatan. Kita nak cerita arak sikit je cerita arak kan. Saya ni ada pengalaman tentang arak. Bukan pengalaman minum arak. Tak ada pengalaman tangkap orang minum arak. Tangkap orang minum arak. Saya tanya, sedap ke arak ni awak minum ni? Tak sedap kata dia. Habis kenapa minum? Minum sebab nanti mabuk. Bila mabuk, hilang masalah. Lupa masalah. Relax, seronok, tenang. Nak tenangkan fikiran, dia kata. Minum nak tenangkan fikiran. Itu dia. Minum sebab nak tenangkan fikiran. Itu sebab dia. Sedap memang tak sedap. Tapi bila minum, tenang fikiran. Kenapa? Mabuk. La ilaha illallah. Itu yang dia nak, tuan-tuan. Arak ni ibu segala kejahatan. Macam mana dia boleh jadi ibu segala kejahatan? Sebab hilang akal. Apa saja benda yang mabukkan itu arak. Dan apa saja arak itu haram hukum dia. Itu hukum dia haram. Tambah lagi satu daripada segi fiqh, najis. Kena baju, kena badan, kena tempat semayang, tak boleh. Najis mutawasitah. Kena bersihkan bau dia, rupa dia dan warna dia. Betul? Baru boleh. Itu arak. Ni hukum tentang arak. Kemudian arak ni pula ada pesen-pesen dia. Saya teringat.
Dia buang air Coca-Cola. Botol Coca-Cola tu, dia buang air. Dia buang Coca-Cola, dia ganti air stout. Dia ganti air stout. Kita ingatkan air Coca-Cola. Rupa stout. Pelik tengok pasal budak ni minum air Coca-Cola, mata terbeliak merah. Kan? Rupa dalam tu bukan air Coca-Cola. Dia dah tukar air stout. Stout ni warna dia sama dengan Coca-Cola. Sama, warna hitam. Atas dia buih putih tu, buih coklat tu, ingatkan Coca-Cola. Mati-mati Coca-Cola. Rupanya cium, stout rupanya. Kalau beer, warna dia kuning, cair kan. Macam cair kencing kan. Tu beer. Tu beer. Kalau hijau, cair itu, tu whisky. Whisky ni minum sikit je. Sikit je, 3 hari mabuk tak hilang. Oh, tu whisky kan. Jarang lah. Tapi orang kita banyak minum stout. Minum beer kan. Pula, bebas cukai. Arak bebas cukai. Murah. La ilaha illallah. Kenapa? Nak menarik pelancong, Ustaz. Tak mananya pelancong luar datang nak minum arak. Tak adanya pun. Pelancong-pelancong datang, nak tengok apa? Nak tengok kerang, nak tengok ikan, nak tengok siput, nak tengok SpongeBob. Kan? Kalau arak, tempat dia lagi hebat, betul? Akhirnya arak tadi siapa yang minum? Melayu yang minum. Sebab apa? Air Coca-Cola RM5. Air arak RM3. Minum arak lah kata dia. Arak yang diminum, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, arak berleluasa, kata Nabi. Arak berleluasa. Arak dijual di mana-mana. Nampak sekarang? Di mana-mana. Kan? Apa nama? 99 tu apa? Lah. Speedmart. Speedmart. Speedmart kan kat mana-mana. Kan? Dulu ya 7-Eleven. 7-Eleven macam tak berapa banyak. Kan? Tapi kalau sebut Speedmart, dekat celah-celah lorong pun ada kedai Speedmart. Dan bila ada Speedmart, maka ada arak. Ada arak. Yang kita duka citanya, pekerja-pekerja Speedmart tadi kan. Pekerja-pekerja Speedmart tu yang kita duka cita lah kan. Saya kalau kaya lah, kalau kan. Memang aku suruh budak tu berhenti kan. Kerja dengan aku je lah kan. Risau tengoknya kan. Risau tuan-tuan kan. Angkat arak, susun arak, jual arak, ambil duit arak, apa. Semua arak. Arak je cerita dia kan. Arak je cerita dia kan. Macam mana rezeki nak berkat? Rezeki ni nak berkat kan. Tapi kalau buat kerja yang dilarang oleh Allah, mana dapat berkat? Memang tak lah tuan-tuan. Memang tak lah kan. Dah habis kan. Ni sampai pukul apa je? 10.30. Oh, lama lagi kan. Okey, habis. Cerita arak dah habis kan. Okey, Nabi nak memulakan perjalanan ke langit kan. Ini ada khilaf. Ada ulama kata dengan buraq, tapi ramai ijma' kata dengan kenderaan yang disebut sebagai Mi'raj. Rupa Nabi tak sebut. Nabi kata cantik, indah, lawa apa semua yang dibawa daripada langit untuk dinaiki oleh Nabi, zoom terus ke langit. Kenapa zoom? Sebab laju. Kalau tak zoom kan tak sampai kan? Setiap lapisan langit tu Nabi cerita 500 tahun perjalanan. 500 tahun lapis langit tu. Jauhnya. 500 tahun ni Nabi ikut kelajuan apa? Kelajuan kenderaan manusia. Apakah kenderaan manusia yang paling laju pada zaman Nabi? Kuda. Nabi ikut kelajuan kuda yang paling laju. Kuda yang kaki, yang tayar dia tak jejak depan. Tuan. Yang tayar yang kaki tak jejak depan, laju lagi. Kuda Zoro lah senang cakap. Kan? Kuda Zoro. Tu 500 tahun berlari. Kan? Singgah minum. Tak boleh. Singgah makan. Tak nak. Berak pun tak nak. Lari je 500 tahun. Baru sampai pintu langit pertama. Jauhnya, tebalnya tuan-tuan. Jadi, hukum akal kata memang tak sampailah manusia. Memang manusia tak sampai. Kan? Kenapa Nabi sampai? Sebab Nabi naik kenderaan bukan manusia punya. Kan? Sebab tu ayat surah Isra, mula-mula sekali Allah mensucikan diri dia. Subhanallazi. Maha suci Allah. Tak ada apa pun yang boleh menghalang perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi naik sampai ke langit pertama. Rupanya langit ni ada roadblock. Langit ada SJR. Kita kata SJR, Sekatan Jalan Raya. Ni Sekatan Jalan Langit lah kan. Pintu langit ditutup. Rapat, ada jaga. Mestilah pintu sekolah pun ada jaga. Takkan pintu langit tak ada jaga, betul tak? Pintu langit ada jaga.
Nak masuk ada password. Nak lalu kena password dia, SOP dia, kenalkan diri. Ada tak stiker? Kalau ada stiker frontliner, lepas. Tak ada stiker frontliner, beratur lah kau. Betul tak? Jadi Jibril ni nak kira-kira stiker pun tak payah. Nak kira-kira patut-patut. Sebab dia ketua malaikat. Apa benda lah, bos. Lalu je lah. Tapi nak beritahu apa? Kena hormat orang punya kerja. Kena hormat orang punya kerja. Walaupun kita imam masjid. Imam tau. Ini imam satu tau. Ni kenapa? Siapa-siapa ni? Panggil Tok Noja. Kenapa siapa-siapa ni? Kenapa tak kemas, tak bersih ni? Jangan marah-marah. Cakap elok-elok. Walaupun kita pengurusi masjid. Walaupun kita imam masjid. Kita kena hormat kerja noja kita. Kita kena hormat kerja cleaner kita. Walaupun kita suami, ketua dalam rumah, kita kena hormat isteri kita. Kerja isteri kita. Saling hormat menghormati. Ini yang Nabi nak ajar kita. Antaranya dalam kerja dalam peristiwa pintu langit ni tadi. Saya Jibril. Abang Jibril. Abang datang dengan siapa bang? Dah abang lah kan, respect kan. Abang dengan siapa bang? Dengan Muhammad. Ayu Mursal dah jadi Nabi belum ni? Dah utus belum? Ni syarat nak naik langit mesti Nabi. Kalau tak Nabi, kau tak lepas. Dah, dia telah diutus. Baru lepas. Ada kitab, ada riwayat kata pintu langit tu nak buka oleh 40,000 malaikat. Punya dia tebal, punya berat, punya besar pintu langit kan. 40,000 malaikat. Naik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Langit pertama jumpa Adam. Langit kedua jumpa Idris dengan jumpa Yahya dengan Isa. Langit ketiga jumpa Yusuf. Langit keempat jumpa Idris. Langit kelima jumpa ada sangkut ni. Nabi Harun, Nabi Musa nombor 6. Nabi Ibrahim nombor 7. Okey, kita kira semula. Adam, Isa, Yahya. Isa, Yahya satu langit. Yusuf 3 kan. Idris 4. Harun 5. Musa 6. 7 Ibrahim. Okey. Saya tak boleh nak cerita semua. Tuan-tuan pilih. Nak nombor berapa? Kan nak nombor berapa kak? Nombor 3. Mana-mana boleh kan. Nombor 2 nombor 2. Nombor 2 kan. Langit pertama Nabi Adam, kita gengkal lah boleh lah kita gengkal. Kenapa jumpa Nabi Adam dulu? Suruh hormat orang tua. Apa-apa pun kita kena dulukan orang tua. Kan? Nabi Adam ni mahram kita. Mahram saya, bini dia mahram kita orang lelaki, Adam mahram pada orang perempuan. Kan? Mahram, bukan muhrim. Kan? Mahram bukan muhrim. Ni tua-tua pun tak tahu mahram dengan muhrim apa. Ni bukan orang tua sini, orang tua tempat lain. Muhrim orang yang berihram, kan? Mahram orang yang orang haram, ajnabi, kan? Jadi Ustaz Muhammad langit kedua jumpa Nabi Idris, Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Yahya. Dia ni sepupu. Yahya dengan Isa ni sepupu. Kan? Nabi Allah Yahya anak Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Isa anak pada Maryam. Isa ibnu Maryam. Bapa tak ada. Bapa tak ada. Kan? Memang tak ada. Kan? Memang tak ada bapa. Dia makhluk ni ada 4 jenis. Tak ada bapa, tak ada mak. Siapa? Nabi Adam. Ada bapa, tak ada mak. Siapa? Isteri dia, Hawa. Kan? Ada mak, tak ada bapa. Siapa? Isa, Nabi Allah Isa. Ada bapa, ada mak, siapa? Kita semua. Itu kita semua. Ustaz, hari tu kat Bukit Gambir dengar cerita, kan? Ada budak tu, dia tak ada bapa, Ustaz. Mak dengan dong tak ada bapa. Itu bukan tak ada bapa, bapa dia lari balik Bangla. Kan? Itu bukan tak ada bapa, bapa dia lari balik Bangla. Membohong, mana tak ada bapa. Yang tak ada bapa satu je, only one saja. Siapa? Isa AS. Itu dia. Kan? Maryam ada surah. Ali Imran ada surah. Kan? Sebab apa? Maryam ni anak siapa? Anak Imran. Dia dua beranak ni ada surah dalam Quran. Anak ada surah, bapa dia pun ada surah. Keluarga Imran. Kan? Zakaria, Yahya, Hanan, satu keluarga.
Ini kita sebutkan surah dalam Quran, keluarga Ali Imran. Ali. Alif, bukan Ain. Ali. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Kan? Wa ala alihi, wa ala alihi, wa ala alihi. Geram betul aku. Puas saja tak betul-betul. Kan? Ni bukan tuan-tuan anak murid saya. Kan? Tuan dah bagus dah kan. Jenuh mengajar wa ala. Mula dah betul. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi. Ali. Kan? Jenuh nak ngajar kan. Ali Muhammad, Ali Ibrahim. Keluarga Muhammad, keluarga Ibrahim. Kan? Okey. Yahya mati dibunuh dan Nabi Isa AS pun hampir mati dibunuh. Tapi orang Nasrani kata dia dibunuh. Kan? Tapi Al-Quran cerita, Allah beritahu Allah selamatkan dia dengan cara apa? Allah serupakan. Allah bawa naik ke langit dan Allah tinggalkan Al-Hawariyun yang belot tadi dan diserupakan rupa yang orang belot tadi dengan rupa Nabi Allah Isa AS. Jadi dialah yang telah dibunuh oleh Yahudi laknatullah. Yahudi ni dia laknat. Kenapa? Hobi dia bunuh Nabi. Antara sebab dia dilaknat oleh Allah sebab dia suka bunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Dia tak heran Nabi dan Rasul ni. Kan? Tak berkenan bunuh. Tak berkenan bunuh. Bukan buang kerja. Bukan tak bagi lawan. Kita ni boleh tahan lagi. Tak berkenan aku tengok imam ni lah. Buanglah, jangan bagi dia lawan. Kan? Tak bagi lawan je. Betul? Tak bagi kerja je. Ini Yahudi bunuh terus. Tengok imam ni tak berkenan kuat makan. Dia je bokoh tadi. Bunuh. Ya Allah, bunuh. Takut orang nak jadi imam. Takut nak jadi imam. Ni cerita-cerita yang lawan ni. Yang lawan ni kena bagi tuan-tuan. Yang lawan ni kena bagi kan. Manusia ni ialah kan, dunia ni jembatan akhirat. Dunia ni jembatan akhirat. Dunia ni kita perlu. Kalau dunia kita tak ambil, nanti orang lain ambil. Kita jangan ada satu istilah orang kita kalau dunia tak payahlah, anak tak nak dunia ni kan. Anak terus kan. Dunia ni anak tak pandang. Jangan. Dunia ni kena ambil. Dunia ni kena rebut. Kalau kita tak rebut dunia, nanti orang lain ambil. Orang lain ambil. Kita ni alhamdulillah insya-Allah orang beriman, orang masjid. Kena ambil dunia, kena guna dunia. Kita ambil dunia dan kita gunakan dunia untuk jalan Allah. Kalau orang lain ambil, orang yang tak diiman ambil, dia akan gunakan dunia ni untuk apa? Untuk jalan sia-sia belaka. Sebab tu kita kena ambil dunia ni. Dunia kena ambil. Bagi yang lawan pada imam, bagi yang lawan pada Bilal, bagi yang lawan pada Noja, barulah semangat nak buat kerja. Betul? Ni ustaz-ustaz yang kuliah ceramah ni kan. Kau ingat tak nak sampul ke? Bagi sampul tebal sikit. Ni contoh. Bukan suruh. Baru semangat sikit kan. Ni cerita je kan. Allah Akbar. Situ pula perginya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Iklan lagi kan. Banyak iklan. Apa cerita tadi? Isa dengan Yahya tadi. Mati dibunuh. Nabi Allah Isa ni, dia mati disalib. Bukan disalah kan. Penyerupaan dia tadi, mati disalib. Yahudi bunuh dia dengan cara salib. Kenapa nak salib? Kenapa nak salib? Kenapa tak gantung aja? Kenapa tak pancung aja? Kenapa tak bunuh kursi elektrik aja? Macam-macam cara nak bunuh kan. Kenapa nak salib? Kita tengok dia aja yang mati disalib. Kenapa? Sebab tangan Nabi Isa AS ni kalau bertemu, dia akan menghasilkan mukjizat. Mukjizat. Tangan dia ni tak boleh bertemu. Kalau bertemu, mukjizat. Sebab tu orang Kristian, tuan-tuan tengok, perhatikan betul-betul. Dia doa macam mana? Dia tak doa macam kita. Doa macam mana? Dia doa macam ni. Perasan tak? Perasan tak? Dia doa macam ni. Di konon-konon lah, wallahu alam betul tak betul kan? Dia doa macam ni. Kita begini. Ni beza kita berdoa dengan mereka berdoa kan. Lain cara dia kan. Okey. Nabi Allah Yahya bukan setakat dibunuh tapi dicincang. Cincang. Macam kita potong 4 potong 8 potong 20 ayam potong 20 hancur kan. Ni Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yahya ni potong macam tu, potong 20 hancur. Tangan dia dekat macam ni kan. Tuan-tuan kan. Iya.
zalimnya, laknatnya Yahudi, laknatullah tadi tuan-tuan. Alah, habislah kan. Kemudian naik lagi. Tuan-tuan, semua nabi-nabi yang dipertemukan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ni ada sebab, ada tujuan. Kenapa? Sebab nak bagi semangat semula pada nabi kita. Nak motivasi semula, nak rangsang semula kekuatan nabi kita. Nabi ni cerita dia sebelum Islam Mi'raj, nabi ni macam down sikit. Penat kan? Kecewa, sedih kan? Disebut sebagai amul huzni, tahun kesedihan kan? Kena mula-mula kena PKPD tuan-tuan. Nabi kena PKPD. Tuan-tuan ingat kita je PKPD ke? Nabi dah PKPD dulu kan? PKPD, PKPP, semua Nabi dah rasa kan? Nabi dengan sahabat 3 tahun kena pulau. Tak ada makan, tak hantar makan, tak ada minum, tak ada pakai, tak ada apa tuan-tuan. Kita hari ni PKPD, orang hantar makan, betul? Hantar sayur, hantar beras, hantar nasi, hantar ikan, hantar daging. Habis PKPD gemuk-gemuk, boncit-boncit semua. Ini Nabi PKPD, kering mulut, luka-luka bibir, luka-luka darah, kurus-kurus sahabat semua. Makan ganting kayu, pucuk kayu ni, baju-baju kulit apa, beg-beg kulit ni koyak balik, rebus balik makan. Susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sedih Nabi. Tak lama lepas tu pula isteri dia wafat. Sayyidatina Khadijah wafat. Nabi paling sayang adalah Khadijah. Kata Aisyah, saya ni tak pernah jumpa Khadijah. Tapi yang paling saya cemburu adalah Khadijah. Sebab Nabi tak henti-henti, tak habis-habis bercerita tentang Khadijah. Masak macam Kak Jah ya, makan macam Kak Jah ya, ngemas macam Kak Jah ya, nyapu macam Kak Jah ya. Geram kata Aisyah. Kan? Cemburunya aku. Ya Rasulullah, ni saya ni ada. Kenapa cerita orang tak ada? Nabi beritahu. Antara kehebatan Khadijah pernah menerima apa? Salam daripada Allah. Jibril datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepada isterimu Khadijah. Ya Allah tuan-tuan, hebatnya Sayyidatina Khadijah. Allah kirim salam. Khadijah tengah lemah, tengah tenat. Masuk Rasulullah, ya Khadijah, Allah berkirim salam pada kamu. Mantul berdiri Khadijah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jawab salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat salam Allah tuan-tuan. Macam manalah untungnya Khadijah radhiyallahu anha. Kita ni dapat salam Sultan Johor pun dah rasa apa, betul? Lain macam 3 hari 4 hari ni jalan ngengkang haji-haji tu. Kenapa? Alah, Sultan Johor kirim salam, patut jalan mengengkang. 3 hari kengkang jalan, Sultan Johor kirim salam. Allah Rabbi tuan-tuan. Allah akbar. Hebat tak hebat? Sayyidatina Khadijah, Allah berkirim salam pada dia. Kemudian tak lama lagi wafat pula bapa saudara dia. Yang paling Nabi sayang, Nabi anggap macam bapa dia sendiri. Nabi tak ada bapa, tapi inilah bapa Nabi, inilah bapa aku. Siapa? Abu Talib tadi. Kan? Yang paling sedih apa? Ending tak cantik. Ending Abu Talib tak cantik. Kenapa? Tidak dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi dah pujuk dah. Sebutlah wahai bapa saudaraku, aku akan berhujah depan Allah nanti. Bela engkau depan Allah nanti. Kan? Tak apa Muhammad, aku tahu engkau betul. Aku tahu syurga ada, neraka ada, Allah betul. Apa yang kau cerita, yang kau buat semua betul Muhammad. Tapi ni yang paling sedih. Biarlah aku mati dalam agama atuk nenek aku. Sedih sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa minta dengan Allah selamatkan Abu Talib. Datang ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Allah datangkan. Kau tak boleh doakan, kau tak boleh bagi hidayah Muhammad. Allah larang doakan orang bukan Islam, orang bukan beriman. Tapi Allah bagi keringanan sikit. Nabi kata paling ringan seksa dalam neraka siapa? Abu Talib. Apa seksa dia? Pakai terompah daripada api neraka. Tapi bila pakai, otak mengelegak. Kalau otak dah mengelegak, tangan, kaki, perut, jangan cerita lah. Jadi apa? Otak mengelegak. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini. Sebab tu kita ni sangat beruntung.
Sebab apa? Dapat terima Islam, iman daripada Nabi kita. Tak pernah jumpa, tak pernah tengok pun Nabi SAW. Tapi dapat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan? Apa lagi? Kan? Apa lagi nikmat yang kita nak nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Apa lagi kau nak nafikan? Kan? Untungnya kita tuan-tuan kak. Kan? Allah. Yalah, takdir masing-masing kan. Okey. Jadi sedih lagi. Kan? Sedih apa lagi yang ketiga, yang seterusnya? Sedih sangat sebab balik daripada Taif. Kan? Balik daripada Taif. Sedih sangat balik Taif. Kata Nabi, aku kalah. Bukan kalah, tak menang. Tak menang perang Uhud. Balik perang Uhud tak menang. Kan? Tapi tak sedih macam sedihnya balik daripada Taif. Balik Uhud tak menang, ada Aisyah, ada rumah, ada kerajaan, ada kawan, ada negara. Betul? Balik Uhud ada Madinah. Kan? Tapi balik daripada Taif, apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Nak buat apa ni? Tak tahu nak buat apa. Nabi pergi Taif sebab orang Mekah tak suka dah. Nabi dah blank kat Mekah. Nabi cakap dengan anak angkat dia, Zaid bin Harisah. Jomlah kita pergi Taif. Taif ni, saya ramai kawan. Sebab apa? Nabi masa kecil kan duduk Taif kan. Duduk dekat perkampungan Sa'diyah. Badi Sa'ad kan. Halimatu Sa'diyah. Ramai kawan-kawan dia dekat Taif sana. Kan? Saya rasa pun ramai tuan-tuan yang dah pergi Taif kan. Seronok main kereta kabel kan. Taif dia kereta kabel sekarang. Kan? Yang tu saya belum naik. Tapi yang lain insyaAllah saya dah rasa kan. Nanti ada rezeki nak pergi juga. Macam best saya dengar cerita orang kan. Jadi, lepas tu pula, Fatimah, isteri Abdul Muttalib, nenek Nabi, orang Taif. Orang Taif. Kan? Isteri Abdul Muttalib, nenek Nabi, orang Taif. Maknanya, Nabi ramai saudara, ramai kawan kat Taif. Strategi Nabi nak pergi Taif ni betul tak? Betul lah, tepat lah strategi dia. Tempat ramai kawan, tempat ramai saudara. Tapi malangnya tuan-tuan, tidak seperti yang diduga. Nabi tak disambut. Bukan tak disambut, malah Nabi ditolak dengan kejam. Dengan kejam. Berdarah-darah Nabi SAW. Luka-luka Nabi SAW, tuan-tuan. Sebab itulah Allah hantar malaikat yang menjaga gunung-gunung Taif. Malaikat tu kata apa? Nak tak saya lingkupkan gunung ni atas kepala orang Taif ni ya Rasulullah? Nabi kata sabar, bertenang. Nanti dulu. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada dia punya pantang larang. Nabi-Nabi dan Rasul ni, pantang larang dia apa? Jangan sampai darah mereka jatuh ke bumi Allah. Jangan sampai darah mereka jatuh ke bumi Allah. Kalau darah mereka jatuh ke bumi Allah, maka bumi tadi akan ditimpa bala. Bumi tadi akan ditimpa bala. Ini ulama cerita kan. Sebab tu dalam peristiwa perang Uhud, Nabi pecah raham ni. Pecah muka Nabi, tercabut gigi Nabi ni. Nabi lap kering-kering. Nabi lap kering, lap kering. Jangan sampai darah dia jatuh. Sebab apa? Kalau jatuh nanti, malaikat yang Jabal Uhud pula datang. Tadi malaikat Jabal Taif dah datang. Ni Jabal Uhud pula datang. Nak tak aku lingkupkan Uhud ni atas kepala mereka. Tuan-tuan, ini kemuliaan Nabi-Nabi dan Rasul. Memang Allah jaga Nabi dan Rasul mereka. Nabi-Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Setengah. Sampai mana tadi? Baru leg kedua. Kan? Baru Yahya, baru Isa. Nabi Yahya kita kat AV lah. Kan? Nanti bila-bila senang-senang kita cerita Nabi Allah Yahya. Kan? Langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Pendekkan cerita je lah. Nabi Yusuf ni cantik. Cantik dia apa? Cantik mukjizat. Bukan cantik macam manusia biasa. Ni cantik mukjizat. Apa makna mukjizat? Akal tak boleh terima. Otak tak boleh fikir. Maknanya cantik Nabi Yusuf ni, otak tak boleh fikir. Akal tak boleh terima. Kan? Macam kita tengok artis dekat TV kan. Cantik tak? Cantik. Lawa tak? Lawa. Jumpa kat luar, lagi cantik. Lagi lawa. Nabi SAW cerita, Nabi Yusuf ni memang cantik. Memang handsome Nabi Yusuf ni. Kalau takkan masakan Zulaikha nak skandal dengan Yusuf, Nabi Allah Yusuf. Mak angkat dia ni, kan, nak skandal dengan anak angkat dia ni. Kecoh satu Mesir. Heboh satu Mesir. Kan? Pecah lubang, semua orang tahu. Apalah tak malu dengan anak sendiri nak buat onar, apa kecoh kan. Kata Zulaikha, tak apa.
Kan? Netizen semua serang dia. Dia punya Facebook, dia punya IG, dia punya Twitter, semua serang. Habis dah. Dah terlongkop dah semua kan. Kata Zulaikha, tak apa. Dia panggil geng-geng makcik tadi, geng-geng mak datin mana-mana yang netizen yang serang dia tadi, kan, datang rumah dia. Dia ni pun Beni menteri kan. Datang rumah dia. Petang ni kita ada buat high tea, kata dia high tea. Minum petang lah. Kan, datanglah kan, sembang-sembang borak-borak kata. Datanglah mak datin, tan-tan seri, perempuan seri, benda semua ni kan. Tiang-tiang seri semua datang kan. Sembang-sembang, bual-bual, dia bagi apple. Bagi apple. Kopi lah. Pisau tu ada kopi. Takkan ni apple camera ni. Contoh kan. Apple camera ni kan. Punya ni. Makan. Kopi. Dia pun panggil keluar Nabi Yusuf. Kan. Keluar Nabi Yusuf lalu depan mereka. Tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak. Bila tiang-tiang seri ni nampak Nabi Allah Yusuf tadi, ya Allah, hai. Meleleh semua air. Air mata, air hidung, air mulut, air telinga, air tekak, semua keluar. Akhirnya bukan apple yang dipotong, tapi tangan mereka yang dipotong. Allahu Akbar. Zulaikha kata, nampak? Baru sekali tengok, baru sekali nampak, segala air dah keluar dah. Kawan ni hari-hari tengok nampak. Oh, mana boleh tahan tadi. Padan muka kau, kata dia. Allah, hebat kecantikan Nabi Yusuf. Tapi tuan-tuan rahmat Allah, cantik Nabi Yusuf, handsome Nabi Yusuf, handsome lagi, cantik lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cantik lagi, handsome lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma kenapa tak viral? Kenapa tak viral kecantikan Nabi, handsome Nabi kan? Sebab ulama beritahu sahabat-sahabat ni bila bertentang mata, bertentang muka dengan Nabi, Nabi ni ada satu lagi kelebihan. Allah bagi apa? Allah bagi dia kemuliaan, kehormatan. Yang benar bila berhadapan dengan Rasulullah, tak ada siapa yang berani bertentang mata, tak ada siapa yang berani bertentang muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tunduk segan, malu, hormat sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh tuan-tuan, ini lagi kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, tuan-tuan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita nanti dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila di syurga nanti, dapat duduk sembang, cium tangan Nabi, peluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak tak tuan-tuan, ibu-ibu, kakak? InsyaAllah semua dapat, semua boleh mengasihi kita. Syaratnya apa? Syaratnya banyakkanlah sujud kepada Allah. Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, diminta apa? Nabi offer dengan sahabat ni, apa yang kau nak cakap, minta. Ni orang lain tak ada ni. Ramai sahabat lain orang datang, sahabat lain orang tahu. Ada satu sahabat Nabi offer, cakap kau nak apa sekarang. Kan? Sebab sahabat ni baik sangat, banyak tolong Nabi. Nabi nak balas, Nabi kata kau nak apa? Cakap sekarang. Sahabat kata, nanti Rasulullah, tak tahu nak minta apa. Atau aku fikir. Fikir 2-3 hari dulu. Last Nabi panggil, kan? Cepat cakap sekarang. Kan? Jangan dengar orang lain. Apa yang diminta tuan-tuan? Ya Rasulullah, aku nak duduk dengan kau bersama-sama di syurga. Itu yang diminta tuan-tuan. Nabi bagi. Nabi kata, okey boleh. Apa syarat dia? Ini syarat dia bukan untuk sahabat, tapi untuk kita semua. Apa syarat nak duduk dengan Nabi kat syurga? Perbanyakkan sujud kepada Allah. Ini syarat kita nak duduk dengan Nabi kat syurga. Nabi beritahu kepada sahabat dan kita semua umat dia. Syarat dia apa? Banyak-banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya banyak semayang lah. Banyak solat. Jangan genti-genti kita solat. Dan cerita ni juga adalah cerita solat. Cerita Isra' Mi'raj adalah cerita solat. Yang mana Nabi dibawa ke langit, bawa ke atas sana untuk menerima perintah solat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada 50 waktu, dan telah didiskaunkan sehingga tinggal 5 waktu sahaja, tetapi amalan kita tetap Allah bayar dengan pahalanya 50 waktu juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi sangat sayangkan kepada hamba dan umat dia. Sangat sayangkan pada kita. Bukti dia segala cara nak masuk syurga Nabi dah beritahu. Dan buktinya lagi, Allah Ta'ala telah menggandakan segala amalan kita berbanding dengan umat yang terdahulu. Nak selamatkan Muhammad,
kita ni tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, umat yang paling mulia. Umat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi jangan perasan mulia kita kerana kita. Bukan. Jangan perasan lah. Tolong jangan perasan. Kita ni mulia kerana amalan kita. Kita ni mulia kerana ibadah kita. Kita ni mulia kerana semayang kita. Jangan harap lah semayang cak ayam. Kan? Saya lah kan. Allahu Akbar. Ni sekarang aku nak pergi mana? Malam ni kuliah kat mana? Nak makan apa? Kan? Balikkan bini suruh apa? Jangan semayang. Memang tak adalah semayang kita ni nombor tuan-tuan. Tapi kita ni dimuliakan kerana apa? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Senang cakap, kita ni banyak Nabi recommend. Bahasa kita recommend lah. Kan? Nabi recommend kita ni banyak sangat. Kan? Sebab itulah kita ni dipermudahkan urusan amal ibadah, gandaan-gandaan pahala, sehingga menjadi umat pertama yang masuk syurga nanti. Tak ada umat yang boleh masuk syurga melainkan setelah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada nabi, tak ada makhluk boleh masuk syurga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Allah Idris dah masuk dah. Nabi Allah Idris kan cerita dia dah masuk kan. Ni cerita Nabi, 4 orang Nabi masih hidup. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit, Idris dengan Isa. 2 bumi, Ilyas dengan Khidir. Kan? Cerita Nabi Allah Idris ni, dia dah masuk dah. Kan? Kata malaikat maut, ni geng dia. Malaikat maut ni geng dia. Kan? Keluar lah. Kan? Kau kata nak masuk kejap aja jalan kan. Keluar. Tak nak lah Is. Dia panggil Is saja sebab geng dia. Kan? Israel. Kan? Geng dia kan. Tak nak lah Is. Kenapa? Aku tak nak keluar. Mana boleh? Kau belum mati. Nak masuk surga kena mati. Hari tu kan dah mati kata dia. Bila? Kan rehearsal lah itu. Rehearsal. Dia ni pernah mati. Dia pernah minta dengan malaikat maut nak rasa mati. Tapi mati uluk-uluk. Kan? Mati uluk-uluk. Nanti masuk balik nyawa. Malaikat Allah perkenankan boleh masuk balik kan. Maknanya kata aku pernah mati. Hari tu rehearsal je. Rehearsal pun kira mati kata dia. Jadi dia tak nak keluar daripada syurga Allah Ta'ala. Dan Allah kata keluar. Kau tak layak masuk, tak boleh masuk. Sebelum siapa? Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena keluar juga. Dah masuk kena keluar juga. Tengok-tengok boleh. Nak duduk tak boleh. Hanya Nabi SAW masuk, potong rebel dulu, barulah orang lain boleh masuk tuan-tuan. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata awal-awal tadi kita kata apa? Cerita apa? Cakap pun dah laju nak kejar masa. Dah lebih dah pun. Kita kata apa? Kita kena sayang Nabi. Cara nak sayang Nabi kena tahu kisah hidup Nabi. Lagi banyak kisah hidup Nabi kita tahu, lagi banyak cerita hidup Nabi kita tahu, maknanya lagi sayanglah kita kepada Nabi SAW. Tanda kita sayang pada Nabi, banyak kisah hidup diri tentang Nabi SAW kita tahu. Apa saja yang bersangkut dengan Nabi, mulia saja-saja. Semua mulia. Apa saja yang bersangkut dengan Nabi, akan menjadi mulia saja-saja. Kan? Contoh, boleh lagi sikit? Boleh sikit? Boleh je? Sikit lagi. Ni sikit je lagi. Contohnya, satu hari ada sahabat terminum air kencing Nabi. Air kencing Nabi. Nabi nak keluar malam, bahaya. Ada binatang bisa, ada binatang bahaya. Jadi Nabi kencing dalam ketuh. Kan? Bangun pagi, lepas solat, Nabi nak buang air kencing dia tadi. Nabi tengok, dah tak ada. Mana pergi? Kan? Sahabat kata, saya dah minum ya Rasulullah. Nama saya tak ingat lah. Kan? Saya dah minum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Maka sejak hari ini sampailah akhir hayat kamu nanti, perut kamu takkan sakit. Nampak? Air kencing Nabi minum, perut tak sakit. Air kencing kita kalau minum 7 bulan tak keluar ubat. Kan? Allahu Akbar. Dah lah kak, nak cerita memang macam-macam cerita dalam kepala kan. Nantilah simpan-simpan dulu kan. Kalau ada rezeki kan. Kalau saya ni memang duha kosong, saya cakap je Latif. Duha saya kosong kan. Kalau setakat nak minta tolong duha, insya-Allah. Kalau nak bagi jadual duha pun, insya-Allah tak ada masalah kan. Tak ada masalah kan. InsyaAllah saya boleh tolonglah. Boleh tolong kalau orang sudi kan. Jadi yang baik-baik belaka semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi yang jahat, yang buruk semua sebab saya yang lemah, jahil, tak ada ilmu ni. Saya minta maaf lah dulu banyak-banyak. Setelah sedap saya ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah.
Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sa'il asqam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama-sama. Nak marah kat semua. Banyak gurau saya ni. Okey, Ji. Tadi dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih.